السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله. Baca tafsir sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan satu ayat yang berikut. Wa'lamu ka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. Ini ayat berkaitan dengan berkaitan dengan sirah sirah an-nabawiyah, apa kata sejarah, dan hubung kait dengan sejarah ini ialah sejarah Ghazwatu Badr. Berlaku perangnya Badar antara kumpulan muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal alaihi laknatullah. Apabila berlakunya berperang antara dua pasukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada pihak muslimin dengan mencapaikan kemenangan dan mengalahkan pihak Quraisy. Sehingga siapa dibunuh 70 orang. Dalam 70 yang terbunuh tu termasuk Abu Jahal sendiri dan mertua bagi Abu Sufyan, bapa kepada Hindun itu,
dan juga 2 beradik, dan termasuk anak penakil. Ada 3 beranak lah. Tu hak perang tanding lawan dengan Hamzah dan Ali dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhum. Setelah mencapai kemenangan, bukan saja kemenangan, harta bawa ke Quraisy pula dirampas. Tu panggil ghanimah. Kita mengaji fiqh ke bab cara ke al-ghanimah. Qismatil ghanimah. Bila boleh ghanimah harta rampasan, bagaimana pula hukumnya? Tu hukum banyak di situ pula. Tak boleh nak susut. Tak boleh nak ambil guna. Malaikat hak yang sangat-sangat hajat itu pun kena maklum kepada Amirul Jaish. Lepas tu himpun, berlakulah cara bahagi. Semua tu kutip ambil daripada di antaranya ini ayat. Allah berfirman, wa'lamu, dan ketahui oleh kamu. Siapa kamu? Balik kepada ayyuhal muslimun. Ketahui oleh kamu, sebab dia tafsir hai muslimin. Hai orang-orang Islam, tu tafsir mukhatab. Ya Allah Ta'ala khitab dengan dan ketahui oleh kamu. Kamu tu panggil khitab. Mukhatabnya siapa? Hai muslimin. Apa kamu kena tahu? Annama ghanimtum min syai'in, bahawa sebarang. Ini kalau kita perhati ayat tu dia tulis beginilah rupanya. Annama, kalau kira dia 2 kalimah tu. Kalau turut qiyah kaedah menulis, dia kena anna suku, ma suku. Orang mengaji kaedah panggil mal isma isim mausul. Ada pun hak biasa tulis macam ni annama begini, dia panggil satu kalimah. Annama adatu hasrin. Tulis macam ni, terjemah lagu lain. Hanyalah. Hanya sungguhnya. Ma zaidah. Pada annama. Adapun dia panggil makafah. Adapun hak nidak ni. Ma ni apa yang mai si mausul sebab dia terjemah bahawa sebarang. Tapi kaedah menulis kalau lain pada ayat Quran lah, kena anna suku ma suku. Dia panggil mafsulah, tulisnya kena cerai. Tapi Quran ni qat mushaf, kena tiru dia, tulis lagu tu turut dia. Qat muttaba'. Ni cara hak Quran bagaimana? Bahawa sebarang. Barang tu juga kena ke rampasan lah. Bahawa sebarang ghanimah rampasan yang kamu rampas, dan ghanimtum dia kedih mengaji kaedah annama ghanimtumuhu kedihnya. Bahawa sebarang yakni harta rampasan yang kamu rampas, ambil, yakni akal dia kedih mari. Akal barang rampasan tu yang kamu ambil min syai'in, kamu ambil dari mana? Ambil daripada satu-satu daripada orang kafir. Itu ketika itu ketika mana tu kamu ambil? Ketika kalah perang itu, ketika kalah perang mereka itu kafir, supaya berlaku perang Badar. Bila kalah, hak yang masih hidup lari. Bila lari, barang-barang tak habis. Apa hak yang kena bunuh? Kelekat pakaian dia di tubuh dia tu. Bajulah. Apa lagi? Apa topi besi panggil maghfirah. Mirfarah. Apa kelekat pada tubuh dia tu? Hak tu boleh kepada yang membunuh. Orang panggil salab. Man qatala qatilan falahu salabuhu. Itulah hadis kata pula. Ada pun rampasan tu. Tuhan katakan
fa anna lillahi khumusahu walirrasul. Itu maka bahwasa tulis dia tu nya, tapi kalau tu kita tak ada lah. Nah, fa inna lillahi, maka bahwasa bagi Allah Ta'ala itu khumusnya. Khumusnya. Nya apa? Nya barang tu. Gapo khumus? Jaman jumlah semula 1/5. 1/5 ni 1/5. Nah, maknanya hak boleh rapas semua tu hipung. Hipung kalau sah tamu duk tambung. Kalau tawannya orang pun tak itu setepak. Duduk situ dulu. Tak boleh pergi ganggu apa lagi tu. Sudah pada itu siapa masa bagi Allah suruh apa dia bagi ke Allah boleh 1 khumus ke dia. Nah, lepas tu dia khilaf sini tu. Setengah ulama kata tupuk ni zuhir ayat bagi Allah 1 khumus dan bagi Rasul. Kok mana? Setengah kata kerana kita bagi Allah dan Rasul, dia panggil hak tu 1 khumus. Mana tupuk 5 dulu. Tupuk 5 dulu. Nah, lepas tupuk 5 cabut 1/5 tu, lebih lagi 4 tak suku. Dalam 1/5 tu bagi 5 pula. Dia panggil khumusil khumus. Tu dalam fiqh lah dia hurai. Nah. Maka 1/5 tu bagi Allah. Maka kata setengah ulamanya bagi Allah ni, mana ni diuntukkan Kaabah. Kaabah perlu pada apa nak baiki Kaabah ke kelambu dia ke bergapo ke ambil tu. Ada pai hak Allah. Nah. Kata setengahnya ini mazhab kita Syafi'i sebut fa anna lillah ni lita'zim wa tabarruk. Ya, sebenarnya boleh ke Rasul 1 khumus. Lepas tu sebut Allah kata, ayat kata hak Allah dan Rasul tu berlazimah. Nah. Seolah kata dalam hak Rasul tu hak Allah tu. Siapa dia ke dia ke Allah. Nah. Bagi Allah 1 khumus. Apa khumus? 1/5. Lepas walir rasul, dan bagi rasulnya, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasul 1 khumus. Maknanya betul kata bagi Allah, bagi Rasul tu 1 khumus. 1/5. Kemudian dan walizil qurba, bagi qarabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dia. Termasuk isteri dan anak-anak dia tu, nak cucu dia tu. Atau qarabat dia. Siapa bila sebut qarabat dia? Mai menyata semula dia bayan daripada Bani Hashim dan Banil Muttalib. Bani anak-anak cucu Hashim dan anak-anak cucu Muttalib. Ni panggil bakar ni, nam sekun lah ni. Hashim dengan Muttalib tu dia 2 beradik. Anak pada Abdul Manaf. Saya dia. Kita tengok tali dia. Muhammad bin Abdullah. Bapa dia. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Ni nam sekun Hashim ni. Dia tanya, bakar apa? Bakar saya. Sia kan kita Melayu. Bakar tak faham dah. Nanti apa bakar dia tu? Bakar Hashim anak siapa pula? Bin Abdul Manaf. Maka anak Abdul Manaf tu Hashim, Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Muttalib, Amdi Syamsin, Naufal. Kan pak adik tu. Maka hak keturunannya kok Hashim, Bani Hashim, termasuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, dia sepupu bukan? Abu Talib dengan Abdullah 2 beradik sama-sama ke Hashimi belaka. Ada apa Sayyidina Uthman?
Sunat semak tak ada tali ke Hashim. Tali ke Abdi Syamsin. Dia panggil Umawi. Abu Sufyan kau ni. Dia 3 bupu dengan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar ya pecah di atas lagi. Anak Ibn Murrah iaitu Taim. Dia pecah situ. Ni Murrah bin Ka'b bin Lu'ay. Jadi ikut Taim tu kau ni. Dia panggil Abu Bakar At-Taimi. Nasikum dia Taim. Yang ni bupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana pecah di atas lagi lah. Umar 7 bupu. Ibnu Adi. Pecah di Lu'ay tu. Pecah situ 7 bupu. Jadi semua tu anak cucu Quraisy belaka bila naik ke atas lagi. Ibni Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri. Fihri tu baru wasmuhu Quraisy. Anak cucu Fihri tu semua tu pecah apa cabai Quraisy semua. Lepas tu pupu ni nah. Bila sebut qarabat lizil qurba kena ke anak cucu Hashim dan anak cucu Muttalib. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di kalangan mazhab yang 4 tu hak bakar Quraisynya Imam Syafi'i. Itu dia kerana dia bakar Muttalibi. Bani Hashim Bani Muttalib. Maka Syafi'i itu tali yakut Muttalibi. Maka masalah ayat hak khumuh tadi tu ghanimah bagi khumuh bolehlah kepada zil qurba gatik dalam khumuh tu. Mana tupuk 5 satu serah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 lagi tu 4 dalam 5 tu. Ni 1 kepada zil qurba. Puak kerabat dia. Dan 1 lagi yang ketiga wal yatama, dan bagi anak yatim tapi dengan kait muslimin lah. Anak yatim yang muslimin. Apa anak yatim? Yang mati bapa mereka itu dia panggil apa? Dia panggil na'ak. Dia panggil sifat kasyifah kalau ngaji kaedah. Dia kata yatim hak yang mati bapa, nak keluar yatim hak tak mati bapa. Ada ke yatim yang tak mati bapa? Bapa ada tak panggil yatim lah. Mereka letak nama. Nama yatim. Beranak tu biar nama yatim. Ni ada apa ada apa yatim panggil. Lepas tu kata anak yatim yang mati bapa ni pena'ak depan sifat kasyifah namanya. Tujuan mari nak menyata wakil. Apa anak yatim yang mati bapa? Tu yatim. Dia kata yatim yang mati bapa, sifat nak keluar yatim hak tak mati bapa bukan? Itu dah. Dia panggil sifat kasyifah yang mengaji kaedah. Dia kena faedah mari sifat tak ada kena lil ikhraj. Wa mari kait nak mengeluarkan. Ada kala lil idkhal nak memasukkan. Hak ni bukan nak mengkait, bukan nak memasuk, bukan nak mengeluar. Nak menyata diri wakil. Anak yatim tu ialah yang tidak ada bapa tu bang yatim. Kerana kait selaginya yang belum balik. Maka anak-anak yatim tu hak muslimin semua ada habu adalah khumusil khumus. Adalah khumusil khumus. Itu asalnya. Yang ketiga, yang keempat wal masakin. Dan bagi segala muslimin, segala miskin daripada muslimin. Tu kait semualah tu. Yang kafirin tak dapat. Orang-orang miskin ada habuah. Yang kelima wabnis sabil, dan bagi ibnis sabil. Kalau terjemah betul ke ibni kita malah anak jatah. Sabil tu jalan. Tu panggil anak jalan. Maksud apa tu? Dia tafsir mula. Orang yang berjalan daripada muslimin. Kita masuk kata orang apa? Orang musafir. Kita kata campur dengan Arab tu orang musafir. Tu kanak ibnu sabil. Telakah sikit. Anak yatim muslimin yang mati bapa mereka itu dan hal keadaan panggil wawul hal. Dan hal keadaan mereka itu yang fakir. Tu deh boleh khumusil khumus. 5 ni
dalam kata semua harta rampasan tu puk 5 dulu, maka satu daripada 5 tu panggil khumus, 1/5 ni belah 5 pula. Hak 4 lagi tu habuwa qatil. Habuwa hak yang berperang non. Hak 4 lagi nah. Nah, dalam tupuk nulah berapa ribu yang hadir. Dengan syarat di sanalah huraya dalam fiqh. Cara bagi hak dalam 4 lagi nu, cara bagi kalau yang berkuda biasa berkenaan kena boleh 3 bagian ke dia. Sebagian untuk dia, 2 bagian untuk kuda-kuda, upai kuda, apa kuda. Kata kalau hak yang berjalan kaki boleh 1 je. Nah, tu untuk tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala bila laluan ayat dah. Jadi kita lalu dalam tafsir ni, ayat ni nak ayat kata nilah setengah pada pokok dalil bila nak apa panggil ghanimah. Nah, untuk nak erti dia, ulama gi hurai dalam kitab fiqh letak satu tajuk babul ghanimah ataupun babu fi qismatil ghanimah. Apa arti ghanimah, takrifnya, apa siap itu ini, syarat-syaratnya, cara baginya di sana. Sampai depan fuqaha ni ahli tasyri'. Ahli undang-undang mereka itu. Ini sebagai laluan ayat. Kemudian katanya apa maksud lagi daripada ayat ini? Arti ini ayat nak rakyat kata mustahak, berhak akan dia. Klik pada apa akan dia? Akan barang yang kamu rampas, yang ialah panggil rampasan. Panggil ghanimah tu. Mustahak, berhak akan dia, akan barang yang kamu rampas itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia ada hari tu. Apabila dia tak ada dah, bagi dia habis tak. Bagi dia tu dijadikan masalihil muslimin. Ada baitul mal naik situ untuk guna apa masalah umum untuk muslimin. Itulah kalau jadi qadi jadi apa-apa bagi pada qadi. Ulama bagi kepada dia supaya dia jaga ilmu. Qadi pada jaga ke jadi hukuman dia tu. Tidak jadi qadi dia kena motong ke dia. Mana nak bercara hukum tak boleh ya ada hak dia, begitu. Begitu juga ulama kan nak jaga ilmu tu, dia kena duduk dengan kitab macam. Tu dia ke masalah ni mari nak mutalaah, nak murajaah, nak menghukum, nak apa kata nak duduk dengan tu. Pas kena duduk cari nafkah duk pergi mai lupuk. Ayat ada hak dia. Dia mau tak bagi dia tu demo. Hak dia tu ada. Tu dia dah. Tu nak cari pada yang adil tu. Baik. Ini masalah kata hak Nabi masa dia itu tak apalah dia belum cara sendiri. Bila dia tak ada, hak dia tu pulai kepada masalihil muslimin. Kemudian itulah yang berhaknya dan asnaf yang 4 itu mana mustahak akan dia akan barang yang kamu rapah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh atas pada Nabi dan oleh asnaf segala bagai yang 4 itu. Mana yang 4 itu? Tani walizil qurba 1, wal yatama 2, masakin 3, ibnis sabih atau asnah yang 4. Segala bagai, segala macam yang 4 bagai lagi tu. Tu hak dalam khumusil khumus. Atas wajah yang berbahagi ia akan dia lah. Tu atas wajah cara jalan yang berbahagi ia akan dia lah tu. Yang Nabi bagi pada saat sebagai tunjuk ajar ni cara bagi begini-gini mana yang tak ada esok bagilah ni. Gitu. Supaya ada bagi pesaka tak? Aja cara bagi tu ayat gini, lepas tu orang bagi. Mati sore cara bagi gini aja dah. Berbahagi ia ke dia atas bahawa bagi tiap-tiap satu itu, bagi tiap-tiap itu khumusil khumus. Mana tiap-tiap itu? Nabi SAW dan asnah yang 4. Tiap-tiap itu boleh khumusil khumus.
Maknanya hak umum bagi 5 tupuk 5, 1/5 bagi 5 pula. Khumusil khumus. Artinya nak ayat hurai sekali lagi. Harta ghanimah, harta rampasan yang dapat daripada hasil perang tadi dibahagi 5. Satu pulang pada segala yang tersebut itu, berbahagilah seberapa yang dapat. Tupuk 5, tupuk stok sebelah. Apa tu? Bagilah dalam 5 tadi, hak 1/5, berapa yang dapat tu kat situ boleh banyak. Dah itu kan? Tu dia. Kemudian daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut pergi dia tu tak apalah masa dia ada. Masa dia ada pergi dia untuk dia perbelanjaan nafkah anak isteri dia. Hak dalam tu bila dia tak ada, pergi tu tak ada ada dibelanja pada maslahat muslimin. Dia belanja untuk kebaikan seluruh Islam. Apa dia kita kata jabatan utuh ambil masalihil muslimin tu. Pulang pada tempat timbangan raja-raja dia tu ala ra'yil imam lah tu. Habis dia nak badan dia tu. Dia orang juru jaga. Sebab dia panggil imam ni panggil zillullah, bayang Allah. Sebab dia panggil setengah pada orang boleh duduk di bawah naungan bayang arah Isyak, setengah padanya al-imamul adil. Tapi kalau dia zalim beratlah. Pulang pada tempat timbangan raja-raja ni, pulang kepada ra'yil imam lah. Cara dia bagi tu sebab ditunjuk ajadah masa Rasul hari tu sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak jadi apa-apa pun tak tinggal agama lah. Besar tara mana pun, besar-besar hamba besar tara mana. Itu kan? Besar-besar pun tak terlucut daripada makna hamba. Itu kan? Wa khuliqal insanu dha'ifan. Tu. Nak jadi apa tinggi, besar, kaya raya pun tak sunyi pada asli kita dha'ifan. Allah Ta'ala jadi jenis manusia ni yang dha'if. Apa hodok kuat gagah tu aridi. Sampai dalam ilmu tasawuf, ilmu ihsan duk jaga tu. Walau kita lebih, kita ada jawatan apa-apa, jangan ingat ni terlupa ni sifat aridi dia panggil. Sifat aridi je mari sekali-sekala itu. Hak asli dia ni dhaaf. Tu sifat dia asal. Sebab dia mengaku la haula wala quwwata. Tak ada daya, tak ada upaya kita, tak ada kekuatan kita. Sifat kuat ni sifat Allah. Sebab panggil Allah Al-Qawi. Tak itu kan? Nama Allah Al-Qawi. Tu sifat dia, kuah sifat dia, kudrah sifat dia. Ada pun mereka kata ni yang berkuasa, aridi, jangan terlupa aridi. Sebab kata kita ada ni. Ada ni hakiki ke aridi ada kita ni? Aridi. Nak tahu aridi tak hakiki? Umur apa sekarang? Umur 60 lah misal. 60. Orang duk cerita hak sejarah berlaku 70 tahun dulu. Kita kata mana? Muda royak hak bila tu? Dalam 70 tahun dulu. Aku tak ada lagi. Aku kata kita ni tak ada lagi. Tu asli kita tak ada. Panilah ni ada aridi. Sampai orang-orang arif kata mana? Wujud hakiki saja. Siapa? Allah tu kata wahdatul wujud. Hak sungguhnya ya ada hak sungguh, ya ada hak sungguh. Hak lain tak dibilang belaka tu. Tu bahkan Nabi tu panggil apa? Pano dalam af'al Allah, pano tauhid zat. Semua tu jalan tu. Tapi kata apa kata ilmu sesat. Bukan ilmu sesat. Ilmu yang kita tak cerah. Sungguh juga tu dah. Sahabat tu orang bukan ahli tak boleh berkecek macam tu. Tu dia deh. Baiklah. Ini nak ayat kata walau mana sekalipun kita jangan lupa bahawa sifat asli tu ialah sifat kita ni tak ada.
Ada ni aridi. Bila ada dah tengok dulu ada pula ada sebatas tubuh. Gapo tak ada milik pas sekarang lagi dah. Lahir daripada perut ibu berbogel. Tu. Bapak duk kau ada. Tu dia. Lepas tu milik harta pula dah. Tu dia. Tu dia lupa hak tu hak aridi. Baik. Itulah. Ada pun yang 4 bahagi lagi. Hak kata mula-mula tupuk 5 Mula-mula tupuk 5, ambil 1 daripada 5 tu panggil khumuh. Hak tu bagi 5 pula panggil khumusil khumuh. Kamu dia hak 4 lagi tu. Kata dia, ada pun yang 4 bahagi, yang 4 bahagian lagi itu hak tu pulang pada segala orang yang berperang. Rapasan itu hak tu bagi pada muqatil. Muqatil, mujahid. Pulang ke situ. Apa cara bagi situ tu? Berapa orang? Berapa ribu yang ada? Apa tu? Orang yang berkenara, 3 boleh ke dia? Orang yang berjalan kaki tu, boleh satu. Tu untuk kita nak reti selanjut, kita gilah dalam medan syariat, yakni ilmu fiqh. Di sana huraian mengenai dengan ghanimah, pai dan lain-lain. Tu hakai. Tak hakai ni takut. In kuntum amantum billah. Jika adalah kamu itu amantum, jika ada kamu itu beriman kamu dengan Allah billah. Kalau mu beriman dengan Allah, maka ketahui oleh kamu akan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian bahawa barang yang kamu rapah ambil akal dia daripada satu tadi tu, maka bagi Allah. Mu kena ketahui gitu. Bapa tu ulama tafsir nak menyata kata jawab ada syarat tu mahzuf, maklum daripada siyaqil kalam. Tak kalau Tuhan kata dulu wa'lamu annama ghanimtum, Pahmai kata in kuntum amantum billah, jika adalah kamu itu yang beriman, yang percaya kamu dengan Allah. Jawab jika nah, maka ketahui oleh kamu. Ambil lamun jadi jawab. Dia kata jawab dia mahzuf, maklum daripada hak dulu. Salah kata in kuntum amantum billah fa'lamu zalik. Ketahui oleh kamu akan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian kata bahawa barang yang kamu rampah ambil daripada satu-satu daripada kafir itu, maka bahawasanya bagi Allah humuhnya tadi. Tu. Dan ketahui jika kamu beriman dengan Allah dan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, atas pada billah tu. In kuntum amantum billahi wa ma. Wa ratah mata pada Allahi majrur dengan ba itu. Jika kamu beriman dengan Allah, sebab ayat kedua, dan beriman dengan barang. Itu isyarat ada. Saya kata wa ma atas pada Allahi, pada kata billah. Billah wa bima. Dan beriman, jika kamu beriman percaya dengan barang. Barang mana? Anzalnahu kedi aimah, barang yang telah kami, dia tulis turun, menurun. Anzal ni mutaaddi. Barang yang telah kami menurun kedi akal dia. Jika mu percaya dengan Allah dan mu percaya dengan barang yang kami telah menurun akal dia. Menurun atas siapa? Ala abdina, atas hamba kami. Siapa maksud hamba kami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kami menurun pada hari Furqan, hari memparakkan, hari membeza bainal haqqi wal batil. Hari Allah menzahirkan kecemerlangan, kegemilangan Islam, iaitu hari peribadah. Jika mu percaya dengan Allah dan mu percaya dengan barang yang telah kami menurunkan. Gapo barang kami menurunkan? Dia tafsir dulu. Iaitu hari Furqan, hari perang Badar.
Bapa Tuhan panggil pada hari Perayaan Badar panggil hari Furqan. Furqan salah satu masdar daripada faraqa yafriqu. Farqan wa furqanan. Furqan arti mencerai. Mencerai, membecatkan. Bila becak, bila cerai, nampak beza lalu. Artinya itulah hari perang Badar. Bapa Tuhan panggil Furqan. Ia jadi berparak, berbeza antara itu benar Islam, bersinar cahaya, terang gemilang, dan yang batal ialah kafir, padam, kelam gelap. Moga tengok Abu Jahal dia mari daripada Mekah tu bisa sombongnya siapa dia nak keluar dia berdoa, ya Allah hari ni minta mu tunjuklah. Kalau sebenar Muhammad dia dah bawa tu daripada mu sungguh, hang tunjuklah hari ni. Tu Tuhan tunjuklah tu. Kena atas dia sendiri tu. Tapi hak Tuhan tak khandaki, walaupun kena dia dah rebah dah dia bukan mati selalu Abu Jahal ni. Nyataki dia Muawad taki apa kaki dia dengan dua-dua poket rebah tak boleh bangun. Tapi tak ada masuk pergi balas dak. Ya orang bekai ni rebah dah tak berani lagi nak masuk. Tak gitu kan? Suka datang rebah di poket gitu. Tapi betul lah anak dia Ikrimah ada, dia tolong. Tolong ayah dia. Dia dua orang apa nak buat Abu Jahal tu. Anak ada sekali pop dia balas klik mati seorang. Seorang dia lepas. Ada itu nak bangun tak boleh dah. Kok lain tak segar lagi. Lepas pada bersurai perang sudah berjalanlah periksa siapa poket siapa dah jalan-jalan tu kita temu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Jahal. Orang ni biasa tapa je di Mekah itu. Tapa je di Mekah itu. Ada riwayat kata apa dia? Jibril senyum ketika Abdullah kena tapa di Abu Jahal. Jibril senyum. Nabi SAW tengok, apa mu senyum? Mu senyum apa? Hang kena tapa. Patut kau tolong dah kan? Dia kata sikit lagi mati dengan tangan dia ni. Tu dia orang tahu cerita depan, tak ada gaduh. Apa dah? Hak bergaduh kita atau sono diri ni. Lah dia gini buat apa? Jadi gaduh lah tu hilal dia orang tak bisa tengok hilal. Orang tengoknya kali dah tak apa cerita tahu akan jadi gini. Nampak tak? Habis ke jumpa jangan tengok dulu dah. Hanya tahu cinta mula sini cerita lagu ni. Kalau dah jadi kau apa ya? Tahu cerita dia ni akan kena lagi. Senyum lah. Tengok cerita dia deh Abu Jahal. Maka Tuhan panggil hari Badar ni hari Yaumul Furqan dia panggil. Dan buat perhatian satu, Allah Taala guna ketika dia panggil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sini dia guna abdi, tengok tu. Wa ma anzalna ala abdina. Bukan kalau dengan nabi-nabi lain sebut nama gitu. Kami menurun ke atas Musa, atas Isa, hei Ibrahim. Dah itu kan? Tapi dengan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tak ada ya Muhammad sahabat tak ada. Dalam Quran. Ya ayyuhan nabi in talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Dah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Tak ada ya Muhammad, tak ada. Sahabat kita berada. Dan di sini dia panggil abdina. Banyak tempat dia guna abdina. Abdi kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Dia guna abdi, dia guna hamba. Ni nak ajar kita ni. Kita ni orang kata hamba. Dan kita terlupa muka kita besar kan. Kita besar. Bahasa besar sungguh. Gitu. Biar orang bahasa hamba lah gitu. Sahabat tu Allah Ta'ala bentang beri pilih ke dia. Beri pilih, yaitu Allah telah bentang bagi aku, beri pilih kepada aku antara aku ni Nabi lagi raja dan Nabi lagi hamba. Dia betul kat aku nak jihad no. Maka dia kata, wahai Tuhan,
dia setuju Nabi lagi hamba. Sebab bila dia hamba, sekali ketika dia kenyang, satu ketika dia lapar, hamba lah tu lah. Dia tok ngului makan boleh makan lah. Tok ngulu tak beri ke tak boleh makan lah. Walau tok ngulu akak duk makan pok je, hamba duk cokong, duk tengok jauh-jauh nak masuk tak berani, minta tak berani. Tu hamba. Maknanya ketika aku kenyang, seketika aku lapar. Ketika aku kenyang, aku syukur kepadamu. Ketika aku lapar, aku bermohon kepadamu. Allah, tak kala dia berkenan noh tu Tuhan panggil lagu tu ke dia. Abdina. Ni ayat satu sifat lebih ubudiyah, ni sifat asli sungguh. Dah lihat sah duduk kecah tu. Dia beki tu. Body sah kira jangan udah sah kira beki tu. Body Cina apa yang tak arah dah heret ngah ke dia. Tak ye panggil orang 4 5 orang tolak. Temu kali kita segi dah pi kata tak kesuh tolak pula. Tak itu kan. Tu dia. Tu dia dak penting ke situ tu. Tengok dia kenal tu maka Tuhan panggil dia lagu tu. Nah. Hak kami jika mu tu beriman dengan Allah, mu beriman dengan barang yang telah kami menurun ke atas hamba kami, Allah hamba kami. Ni hamba ni lah orang Kelantan cakap jadi hamba tu. Orang kita cakap hamba dah sedap dengar. Hak siapa tu? Hak hamba tu. Sedap dengar. Hamba nak pergi ni, hamba nak pergi ni. Tu sedap dengar daripada perkataan ham tadilah tukar jadi hamzah. Ya kerana logat Melayu kita hamzah dengan ha tu moga dia makhraj hatullah dekat-dekat kan. Hamzah aqsal halqi. Tak itu? Dia tukar lagi mari. Siapa tu tengok? Ayam. Bahasa surat ayam. Kita tengok apa kata? Hayya. Tu dah. Hayya. Dah itu. Yang kata ha itu tukar ni mari. Hara. Gitulah. Baik. Itu nak asalnya mai daripada hamba, orang kita tukar jadi amba. Orang cakap amba ni rendah lah. Baik, itu panggil Yaumul Furqan. Jika sebenar kamu tu beriman percaya sungguh, kamu kena ketahuilah kata harta rapas saya tadi kena buat gitu. Jangan duk susuk sembunyi. Apa tu hari Furqan? Mari badar pula sekali lagi. Yaumal taqal jam'an. Yang ngaji kata badal. Yauman ni badal pada Yaumal Furqan. Apa pula hari Furqan? Iaitulah hari yang berdempak. Bertemu, berdepak. Dia perkataan bertemu dengan berdepak ni ada umum khusus sikit. Bertemu ni umum dah. Kita janji nak temu di mana-mana. Lepas tu gilah. Apa tu nak ada main janji demo nak bertemu. Tapi kalau berdepak ni janji tak berdepak. Hak mu mau Allah. Tu pakak berik terkejut. Tu panggil berdempak. Tapi kalau bertemu tu umum. Sama ada bertemu secara terdepak atau bertemu secara janji. Nak bertemu di situ-situ. Berdepak. Tu dipanggil Yaumal Taqal. Sebab apa panggil hari berdepak? Kerana puak yang keluar daripada Madinah bilangan 313 orang ni hak keluar daripada Madinah bukan keluar lagi perang. Keluar dia ajak untuk nak tubik sekat barang dagingnya yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dia tempat pusat berniaga orang Mekah di Syam, Busra, Suria. Bila dia nak patah balik dia kena lalu ke Madinah. Bila itu Rasulullah SAW ajak 3 tu tubik. Tubik apa? Nak sekat barang dagingnya. Hanya dibawa oleh Abu Sufyan sekat. Asalnya tubik hak tu, bukan tubik nak perang Badar. Tapi bila tubik sekat, balik Abu Sufyan tahu kata sekat tengah jalan ada. Ada orang maklumat ke dia. Dia pun lapor kelik pergi ke Mekah. Hatulah di sana Abu Jahal akak tubik mari tu. Nak jaga ni tu. Jadi tubik mari. Tak kedia Allah Taala nak jadi bertemu berdepak situ tu. Hak ni mikir pergi jalan bawah. Tak ada pergi jalan asal dak. Potong tu jalan bawah kok hilir kok tepi patah.
Tak ada pergi jalan ni dak dia bawa pergi batal. Dia panggil jalan hilir. Warraqbu asfala minkum, ayat depan ada sikit lagi tu. Warraqbu asfala minkum tu. Dia bawa depan. Angkat atas dagangan yang bersama Abu Sufyan pada bawah daripada kamu. You turun jalan sebelah bawah. Jadi lepaslah. Dia nanti jalan ni, dia turun jalan bawah. Lepas tu jalan pitah, jalan lari dia panggil dah. Bagi dak sekat sini, pitah turun jalan ni. Lepas dia. Bila lepas Allah Taala beritahu dah, kata lepas dah. Puak Abu Sufyan lepas lagi dah. Maka turut. Dia turut tu. Turut. Tu Allah Taala beritahu kata mu akan berdepak temu dengan hak ni. Tu Nabi SAW berhenti situ tu, buat mesyuarat dengan puak sahabat. Apa kata? Kalau sekira begini buat kalau buat mesyuarat, nak dengar puak sahabat jawab gimana? Masya-Allah. Puak sahabat ni jawab, masya-Allah, kami tak akan jawab sebagaimana puak Bani Israel jawab ke Musa dulu. Bila Musa perintah suruh pergi, dia kata mu pergi dengan Tuhan kamu lah, kami nak tunggu di sini. Adapun kami tidak jawab begitu. Kami jawab sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami taat setia. Ikut apa saja. Baru Rasulullah tersenyum. Ya kita ni akan bertemu. Tu pergi depak tu. Kita tahu dengan jalan lah. Kita nak akan bertemu dengan pasukan rombongan hak mari tu. Tak ada apa lah mana pun kami tak akan undur. Itulah akad gitu. Dia panggil yaumal taqal jam'an. Dia guna hari berdepak dua puak, dua pasukan peperangan antara muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seramainya 313 je, dan kafir Quraisy Mekah keluar daripada Mekah mari tu. Dia dipimpin oleh Abu Jahal. Itu. Maka dua tu ya sama dah hadap mari, puak Abu Sufyan balik kita temu. Bertemu dua tu. Abu Sufyan ajak balik dah. Apa ni? Hang nak kawal ni? Tak ada apa dah, selamat berlaku dah kita kata dia. Selamat lagi kita balik, ada apa dah selamat. Abu Jahal kata dia tu baik gini tak hundur dah. Tu tak hundur dah. Kali balik-balik kata, kalulah. Kalau balik-balik tak jadi lagi. Hak ni pun kalau tak turut, tak ada apa dah, tahu lepas dah boleh Madinah lah. Ini filem hak Tuhan buat. Dia kena jadi semata-lah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah takdir menentukan sesuatu berlaku ia. Mau tak mau. Tu jadi. Lepas tu Allah Taala kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu ni, atas semua perkara itu Allah qadir, amat kuasa. Jadi syarat dah tu, Allah amat kuasa. Bila Allah tu yang amat kuasa, tafsir lagi, tiada melemah, tak boleh nak melemah akal dia, akal Allah oleh suatu. Oleh suatu pun tak ada suatu kau pun nak melemah ke Allah Ta'ala, sebab dia qadir, dia amat kuasa. Lepas tu baca semula setengahnya, yang ni setengah daripada tiap-tiap suatu yang amat kuasa oleh Allah tu. Setengah padanya apa? Kita tu memandang tu, hak betulnya memenang, tak ada dal. Tulis saya betul mim nun ngo, tu memenang. Bila ada dal kena baca memandang. Memandang pun tidak tengok, tengok surat, memandang dengan mata kepala, memandang dengan mata hati. Dia nak memenang, tak ada dal lah. Setengah daripadanya, setengah daripada tiap suatu hak kata Allah tak amat kuasa. Setengah pada suatu Allah tak kuasa tu gapo? Memenang. Gitu. Memenang ini memenangkan perang kamu dan mengalah ini akan mereka itu kafir Quraisy. Padahal serta sedikit kamu ni, padahal sedikit bilangan kamu, muka 313 orang aja. Nabi SAW siapa yang jalan tanya, puak kamu semua apa orang? Ataupun puak kita apa orang semua? Sahabat bangga ya atas puak kita ni 313. Nabi senyum sallallahu alaihi wasallam. Senyum. Oh, inilah bilangan kaum Talut, hak bunuh Raja Jalut. Masa Daud dulu.
Daud boleh jadi nabi lagi masa dia seorang muda. Nah, 313 keluar daripada kampung beribu-ribu. Mula turun tangga gitu. Tapi bila lagi sapa pada sungai Urdun dan Jordan, situ balik aja kata ingat sungai ni sungai ujian. Oleh itu nak taat. Jangan siapa dia duk minum apalagi mandi tu jangan. Kalau dahaga juga illa kecuali maniu tarafa ghurfatan biadih. Kalau bahasa dahaga cabak ini ya. Cabak dengan tangan minum. Jangan siapa cabak dengan tembok ke apa jangan. Gitu ya. Maka hak boleh taat 313. Hak beribu lagi tak dengar temu air jalan panah tu apa lagi. Temu air batu kosong. Ada lega tu. Akhir Allah Ta'ala buat mana? Hak yang tak taat jadi penakut. Siapa ada jemur di sungai kena hantar dulu orang apa rujuk selidik pergi periksa tengok balik sana macam mana. Dia amanahkan klik diam saja. Tapi dia baca Rusia kata besar Raja Jaluk ni besar tinggi. Nakutlah tak lawan dah lah. Gilah weh puakmu kami nak duduk sini dah. Kami tak lagi dah. Puak 300 ni jemerai lagi. Jemerai lagi. Dia kata berapa banyak bilangan yang sedikit boleh mengalahkan bilangan yang ramai. Kerana duduk di email dia taat. Bukan duduk di bilangan ramai. Apa ni? Padahal sedikit kamu bilangan berapa orang? 313 orang. Tu bilangan balik muslimin. Bertengok di sana dan banyak kafir. Bilangan kafir Quraisy 950 orang. Dua ganda lagi. Ni 300 ya. Kalau kita akal kasar. Hak ni 900. Jadi mana dua ganda lagi banyak pada tu. Bukan bilangan saja, tambah lagi dengan hal keadaan berserta dengan bersepakat dengan banyak alat senjata. Muka dia turun Mekah dia angin main nak perang. Dia bawa lah alat-alat. Hak ni bukan lagi perang. Tu benar nak berceruk. Buat sadar lah. Mana itu bandingnya mudah-mudah. Buat ajak lagi menebah gitu lah. Tapi kita jadi. Maka Allah Ta'ala beri pertolongan menang dengan tak diska-ska. Ni pertolongan. Sebab apa? Sebab dia taat patuh sungguh pada Rasulullah. Tu dia taat sungguh. Bergantung dengan Allah. Taat pada Rasul. Allah Ta'ala beri pertolongan. Lepas tu lepas pada berlaku berperang tu, ada setengahnya berkecek sedap asal dia. Dia betul menang kecek sedap. Lepas jual berlaku kecek sedap. Berlaku sungguh ini. Mari hanya dia besar. Mak Tuhan tu ayat. Tuhan jaga selalu takut punuh hati pula dah. Dia buat terlupa lah bukan mung. Tuhan kata falam taqtuluhum. Maka bukan kamu nak bunuh mereka itu. Tuhan kata walakinallaha qatalahum. Tetapi Allah bunuh mereka itu. Tengok tu. Ayat tu lah. Hak capai dah pun jangan dia besar lagi. Apa? Sebab hamba nak gidak benar pada adat-adat lah. Alat pun kurang. Bilangnya pun sikit. Nak gidak benar dengan apa? Pada hukum adat mustahil. Hukum akal tu harus. Apa pertolongan datang daripada Allah, maka benar sekali. Tu dia. Masya Allah. Lepas tu tepat duduk pula dah pun. Orang yang kata tepat muka Quraisy mai dulu siapa di badan. Hak ni baru siapa? Pas tepat orang tepat cara kau kubu pertahanan tu dia mau pilih siap-siap dah tepat molek. Tepat pertahanan ni pung sini sini. Hak ni duk tengah lama. Pasir pula. Tapi pertolongan Allah Taala menurunkan hujan. Lebak hujan pasir dia kemah molek apa semuanya. Lagi pula segar boleh minum boleh apa. Ni mengatuk dah jenera sampai benda dak pergi jatuh bok. Orang dalam menghadapi musuh mana nak tidur jenera. Balik ke punya serah. Tak itu kan. Ni dak jenera kerong sampai mimpi. Sampai mimpi. Mimpi kelik duk dengan ahli rumah. Gitu mo nah. Tu dia. Apakah Tuhan turunkan hujan boleh mandi boleh apa. Jadi selenda-selenda hak buruk berbuah siap-siap. Tak apa lah itu kan. Ini sedap. Tu sedap.
Masya-Allah Tuhan tolong ni orang yang ikhlas dengan dia dah. Jangan bergantung dengan benda, jangan bergantung dengan kekayaan, dengan jawatan. Tidak nafikan itu nikmat. Nah, itu nikmat. Kita ingat nikmat, kita syukur. Kau bertambah lagi. Jangan lalai dengan tu. Ini ayat-ayat semacam ni selain pada jadi sejarah, dijadikan i'tibar, jadi pengajaran kepada kita. Cukup dulu ayat tu. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم والله أعلم. Hari Jumaat ke hari Jumaat? Tu. Tengok tukar kat itu dah. Panggil hari Jumaat. Raja kita ni hari Jumaat sudah ditetap dah lah kan. Sudah ditetap dah kita ni raya hari Jumaat. Apabila hari Jumaat kau nak tanya lah masalah hari Jumaat tu. Situ nak perginya. Dah itu kan. Baiklah. Sebelum pada kita nak pergi ke situ tu, mula juga ni pun ada cadar-cadar dah. Jadi tak kalau tahu dah kata kita ni raya Jumaat, cadar lah untuk nak beritahu hal tu. Tapi bermula kan dia tanya. InsyaAllah ta'ala kita akan cerita. Sebelum tu kita tengok dulu surat ni sikit. Dia tanya apa ni? Ni saku dengan amalan sikit ni dah. Adakah berbeza makna pada dua lafaz ini? Dia tulis mari dia pun baris posiak malain. Jadi ingat kalau tulis mim lam pas dia ada alif tu panggil lam alif. Lepas tu di atas alif betul dengan alif tulis huruf hamzah. Dia panggil alif mutaharrikah. Baca dia pendek lah. Malain. Al malaul a'la. Al-Quran. Mala baca pandak. Pas cara menulis kena tulis hamzah di atas ni betul dengan alif. Apa yang malain, malaun, malaan. Pas dia tulis lagi, dia tulis khalain, tulis rupa ni. Ya kelimah ni tak ada khalain ni. Ya kena khalain. Dia kena tulis hamzah di belakang. Kha tarik naik, lam, alif. Hamzah nak tulis belakang, dia tulis atas tu. Khalain. Baca apa panjang lah. Baca apa panjang lah. Kalau tulis hamzah serupa dengan malain tu, baca khalain. Khalain. Dengan malain. Dia tulis panjang pula, tulis hamzah belakang pula. Dan khalain. Dia tulis serupa tu dah. Baik. Kerana huminya. Humi. Min kulli sayyi'atin amiltuha fi bayadin nahari wa sawadil lail. Fi dia tulis malain kata huruf yang kedua dia tulis gitu. Wa khalain. Setengah naskah malain khalain tanah panjang gitu. Baik. Ya asap apa ni? Dalam doa-doa amal lara. Dia minta berlindung minta Tuhan ampun daripada apa tu? Min kulli sayyi'atin. Siapa ingat tu cuba mai humi lagi. Siapa doa amal ni? Cuba waktu ber humi sikit, humi pada min kulli sayyi'atin. Tak ada. Tak apa, siapa dia ingat apa waktu ber pot sikit. Nak mengertikan. Ingat tak? Ada ingat tak? Wa astaghfiruka tak apalah waktu baik mari. Wa astaghfiruka dan aku minta ampun akan kau ya Allah min selalu. Astaghfiruka min kulli zambin. Daripada setiap dosa. Tu betul ilai.
Ya aku bertaubat, aku kembali kepadamu ya Allah, ilaik. Nah, lepas tu ya terkatuk bukan tak ingat. Tak itu kan. Lepas tu tak apalah. Baru sampai situ. Mana huminya astaghfirullah jugalah. Aku minta ampun akan kau. Lepas tu selit tahlil celah selit pujian panggil la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain kau. Nah, lepas tu baru saku min kulli sayyi'atin amiltuha, daripada semua kejahatan. Kejahatan mana yang telah aku kerjakannya? Amil tuha, yang telah aku kerjakannya. Nya kejahatan tu aku kerja tu dua kelakuan. Fi bayadin nahar, pada putih siang. Maknanya aku kerja waktu terang nyata siang hari. Wa sawadil lail, dan waktu hitam malam, mana gelap. Ya, maksiat kerja ada kala kerja siang hari, ada kalanya maksiat kerja malam. Dua tu ya kita ni siang malam. Balaghahnya min bayadi, fi bayadin nahar, pada waktu siang. Siang ni sifat dengan cerah putih. Wa sawadil lail, pada waktu malam sifat dengan gelap hitam. Nah, pas kerja pula dah tu bentuk lagi. Kalau kita nak ambil hak atas tulisan hamzah di atas alif, mim malain, fi malain, pada jemaah yang ramai. Ya ada orang buat maksiat depan ramai, bahasa-bahasa buat ramai-ramai dah. Buat maksiat bahasa ramai-ramai, tu fi malain. Ya asal malain pada lurah ni bila sebut malain mana asyrafil qaum. Nah, yang mulia-mulia daripada kaum. Pada satu lurah lagi malain, tu boleh dua tu. Habis tu kalau kata naskah dua tu boleh tanggung kedua tu. Kalau hak tulis hamzah di atas pada alif mim malain, makna pada kaum mulia-mulia. Boleh juga bila kata malain dengan hak panjang pasal hamzah di belakang tu, hak tu dia panggil tak makna tu juga. Orang-orang kena maaf juga. Orang-orang bangsawan, orang bangsawan, orang kena maaf. Ala kulli hal nak ayat tanah. Kesalahan hak kita kerja ni ada kala waktu siang, ada kala hak kerja waktu malam. Siang malam tu ada kalanya kerja dalam bentuk ramai-ramai depan orang. Ada kala gitu. Tu kan nak fi malain tu. Dan wa khala'in. Hak khalaq napa? Ketika sulit. Khalaq namanya keluar dah. Khala ini dia mari daripada kelimah mana tu? Macam khala yakhlu khuluwan wa khala'an. Bandingan supaya ala ya'lu uluwan wa ala'an. Baca sama tu. Jadi asalnya an hak ni dia tukar daripada waw. Khala yakhlu khuluwan, ngaji lurah. Khala yakhlu khuluwan, mana khala wa yakhlu. Orang mengaji kata mu'tallam alwawi, lapan dia waw. Lepas tu kaedah pula bila waw atau ya tu jatuh lepas pada alif zaidah, dia tubik dua lurah pula. Dia tukar cakap atas wa asal, dia cakap atas tukar. Ya, lepas tu juga bayi'un, tengah jibak jual beli, bayi' pun panggil, ba'i' pun panggil. Kerana ya jatuh lepas pada alif zaidah. Bayi'un tukar dengan hamzah ba'i'. Nah, ni apa tu? Khalawan tukar hamzah, khala'an. Apa? Sulit, sembunyi. Nah, ayat kata, ya Allah, aku minta ampunlah-Mu daripada segala kejahatan yang aku telah kerja, yang telah aku lakukan di waktu malam dan siang, adalah golongan ramai dan secara sulit. Nak ayat itu. Fi malain wa khala'in. Betul malak tu boleh dua lurah, fi malain ataupun fi malain. Adapun wa khala' tak ada khala'in tu, khala'in, khala'. Dalam hadis Nabi SAW bila dia nak tunaikan hajat, dia pergi tempat khala'. Apa khala'? Tempat sunyi. Supaya orang kita zaman dulu kan, kita zaman dulu dia tak ada berak tahu mah orang dulu, dia tak ada jambai dulu, hanya pergi lerak.
Rumah-rumah oleh pagar dia tak ada orang. Dia tu baik bawa cak pergi. Pergi ke lerak, ke hotel ke mana klik. Dia pergi di khala. Maka zaman Nabi SAW begitulah sahabat bila nak kata je dia keluar pada kampung pergi tempat tak ada sunyi kan. Dia pergi khala. Makanin khalin, tempat ia sunyi. Itu dia. Betul malain boleh dua. Malain ada luar-luar. Ada khala'in. Daripada khala yakhlu khuluwan wa khala'an. Itu je. Apa ni banyak dah tengok surat ni. Daripada minggu dulu lagi ni bertalu-talu surat mengenai dengan hacabut upuk ni. Apa selalu pasal nak tahu juga kok mana tak bertalu-talu surat minggu dulu saja tengok banyak. Kan kalau buku cabut upuk haram. Tu. Angana. Tu ke. Wallahu alam lah tu deh. Nanti kita tengok bahasa sebut kok haram betul tu tak ada sorah malah lagi. Hak tu ya pasal demo baca kitab kan. Ayat mulut tak ada ayat dengan telinga dak lah. Ada. Masya-Allah. Kita nak ambil mana dulu? Kita ambil hak raya dulu Ustaz raya kan hak ni minggu ni kalau tak ada pun boleh ayat lagi. Hak raya nak temu dah Jumaat ni. Kita ambil tahu dulu. Wala juga. Kebetulan yang ada sedia. Nanti. Ini kita nak ambil daripada kitab Majmu' Imam Nawawi. Dia syarah dia amat atas mata Muhazzab bagi Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahumallahu taala. Dalam mata selalu dah dia mari kata musannaf yakni Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Muhazzab dia kata wa inittafaqa yaumu 'idin wa yaumu jumu'atin fahadara ahlus sawadi fasallau bagi dia fasallawul 'ida. Kalau fasallu pa'ama sembahyang oleh kamu mana gitu. Ni fasallawul 'ida sallau. Lalu apabila muafakat ni berbetul lah. Ittafaqah lagu tu. Dia kata jika kebetulan hari raya itu dan hari Jumaat. Dia kata jika kebetulan hari raya jatuh hari Jumaat. Ni supaya kita nak raya dah depan ni. Betul lah istiadah kata kita ni jatuh raya hari Jumaat. Kena dalam ibarat kata wa inittafaqa yaumu 'idin wa yaumu jumu'atin lalu fahadara ahlus sawad. Bila tu pagi tu baik maya raya. Ahlus sawad mana orang ramai lah kita. Dekat kita berkata tu dah ramai. Allah, yak berhitai. Yak berhitai. Tak apa tu. Maksudnya ramai. Walaupun pakai piyah putih ada kecil-kecil lagu yak berhitai orang. Tapi kalau mutih dah. Tu ahlus sawad. Bila tu baik fasallawul 'ida lalu semayalah raya pagi tu. Hukum kata jaza ayyan sarifu wa yatrukul jumu'ata. Alamata. Bolehlah haruslah sudah semaya raya bersurai pakai balik masing-masing. Balik masing-masing dan tinggal mereka tu akhir Jumaat. Sebab lima ruwiya an Uthman radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbati masa Uthman jadi khalifah. Maka dia bacalah khutbah salat raya tu. Dia kata ayyuhan nas, manusia semua. Lepas pada apa dia basmalah hamdalah puji amma wa'du siap, dia kata ayyuhan nas, segala manusia, qad ijtama'a 'idan, sungguhnya telah berhimpun dua raya. Jumaat raya mingguan. Hak ni raya tahunan. Berhimpun dua raya. Fi yaumikum, pada hari kamu yang kamu berada ini. Jadi ucap dalam khutbah dia. Ulitu faman arada min ahlil aliyati,
Maka siapa mahu daripada ahli aliyah ayyusalliya ma'anal jum'ata falyusalli. Siapa sudah maya raya nak tunggu jemaah salat sila. Kata dia. Sebaliknya waman arada ayyan sarifa, dan siapa di kalangan kamu itu nak balik falyansarif, tak apa baliklah. Jadi mana kata beri pilih. Itu dia. Akan nak tunggu jemaah juga. Sila. Nak balik tak saya mari dah. Tak ada apa. Jadi ini sampai hadis mauquf. Karena ini ucapan Sayyidina Uthman. Perkataan bila disandar pada sahabat tidak diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam istilah panggil hadis mauquf namanya. Kamane tepatnya jadi dalilnya bila Uthman berucap begitu semasa dia jadi khalifah, tepatnya jadi dalil walam yunkir alaihi ahadun. Tak ada bersorai di kalangan sahabat-sahabat ramai lagi ahli-ahli fuqaha. Tak ada siapa ingkar apa di atas kata Uthman itu. Maka orang panggil apa ni? Bila lagu tu panggil jadi ijma' sukuti. Mana bagi orang hak balik tak dah. Tak ada gapo sudah dengan pagi tu. Sudah dengan semai raya tu lah. Itu di antara mata dia wali annahum idza qa'adu fil balad lam yatahayya'u bil 'aid lagi. Wa in kharaju thumma raja'u lil jum'ah kana 'alaihim fi zalika masyaqqah wal jum'atu tasqutu bil masyaqqah. Gugur. Tu cedewah belah dah. Sudah kita mai tengok huraya sarah sikit luas sikit. Hadzal athar, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini asar, dia panggil asar ni hadis mauquf. An Uthman radhiyallahu anhu ialah rawahul Bukhari wa fi sahihihi. Kana kata ahlul aliyah yang guna bahasa tu tadi, maknanya hiya qaryatun bil Madinah min jihati syarqi, iaitu nama satu kampung di Madinah sebelah balik timur, sebelah balik naik. Wa ahlus sawat tu ialah ahlul qura. Wal murad huna ahlul qura allazina yablughuhumun nida'u. Ahli kampung. Ni ke yang Madinah ni bandar. Bandar yang paling Madinah pada luar bandar nama pula Madinah. Kemudian orang duduk keluar pada Madinah pakai kampung kan. Maka mazhab Syafi'i sekiranya kampung-kampung itu dengar suara azan secara asli. Maka wajib atas ahli kampung itu tupai. Walaupun bukan tempat dia bermukim, wajib menupai pada asalnya gitu. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ammal ahkam faqala asy-Syafi'i wal ashab idza ittafaqa yaumu jumu'atin wa yaumu 'idin wa hadara ahlul qura allazina talzamuhumul jumu'ah li bulughi nida'il balad fa sallawul 'id lam tasqutil jumu'atu bila khilafin an ahlil balad. Apa nak ayat? Kalau orang anak bandar tu sendiri, dia duduk di kampung tu sendiri, tak gugur. Pagi tu raya. Hak tengah hari tu hak Jumaat. Tak gugur dengan tidak ada khilaf, yakni tak khilaf dalam mazhab Syafi'i. Ada pun wafi ahli al-qura, ada pun orang kampung hak duduk keluar-luar nu wajhan, dua wajah. As-sahihul mansus li Syafi'i fil wal qadim annaha tasqutu gugur. Tu. Wasani kedua tak gugur supaya juga. Kemudian itu mazhab kita Syafi'i ada khilaf hak masalah hak penduduk tu luar pada tempat mendiri ke jemaah. Tu khilaf dua kaum. Ada orang anak tempat tu sendiri tak gugur. Tu mazhab Syafi'i. Kemudian kita mari tengok sikit lagi tu waqala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, tasqutul jumu'atu an ahlil qura wa ahlil bala. Ini mazhab Hambali. Dia bagi mazhab Hambali kata, bila raya hari Jumaat tu biar raya selesai. Jumaat tak payah buat lagi. Sama ada di bandar, kampung. Ini nama kata tinggal tu ni. Itu mazhab Hambali. Tapi tempat keliru tak royak mazhab Hambali, nak turun Quran hadis. Ni tempat ni orang lain tak ada Quran hadis. Cara beroyak tu jadi keliru tu. Mengeliru ke orang awal.
Tu mazhab Hambali. Untuk Imam Ahmad Hambali. Walakin tapi yajibuz zuhru. Bukan tak jemaah sepak zuhur. Tu mazhab Hambali. Wajib zuhur lah hari tu. Jemaah tak ada. Wa qala Abu Hanifah. Kalau tengok Abu Hanifah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata la tasqutul jumu'atu an ahli al-badali wa la ahli al-qura. Tak gugur sama sekali tu mazhab Hanafi. Tak gugur sama sekali. Pakai tak ada tafsir dah. Mazhab Ahmad gugur. Sama ada ahli al-qura, ahli kampung juga ahli balad. Cuma wajib zuhur. Mazhab kita tafsil. Ahli balad tak gugur, ahli kampung tu gugur. Tu dia tubik dua kaum pula. Sang kata gugur tak gugur. Sahihnya gugur. Mazhab Malik supa. Begitulah mana katanya. Patut ada juga satu kaum lagi hebat satu kaum ni. Hak ni Atha bin Abi Rabah. Dia kata iza sallawul ida lam tajib ba'dahu fi hadzal yaum salatul jumu'ati wala zuhri. Hebat apa risau tu. Nak ayat tak ada kata-kata ulama lah tu. Wala ghairuhuma tak ada wajib itu peri. Asa illal asra la malaki asa la wa pakai asa. Dengan ayat ni lah ikhtilaf ulama dia begitu. Nanti kita dengar ikhtilaf ulama supaya luah ilmu tepat pedahnya macam mana. Bila khilaf lama tak boleh kita nak kalau orang ni tak buat nak hidup hukum kata ada tak boleh asal dia iaitu taklid mazhab ni. Dia taklid kawan ni. Tak apa. Dia eka. Orang kata wajib. Tak wajib. Dia ada hukum kupur lah sebab ikhtilaf ulama. Tu pedahnya. Pas kita dah buat tu kita tak ada gapo. Tu asal kau dia kata tak ada kena dah. Hari tu maaf tak ada kena dah. Tak ada apa. Mazhab Hambali. Ya gitu. Hanafi tak ada gugur, tak kira ahli balad dan ahli qura. Tu dia. Tu di antaranya. Lepas tu dalil masing-masing ada semua tu. Ni waktu bit dalil ni pada dalil dah mau depan tu. Habis tu kata apa jadi kata oleh ulama dia bukan kata dengan semata-mata itu. Dia ada dalil untuk dia. Hinganya ni jawab dalil yang ni jawab. Tu kata ikhtilaf tu ialah rahmat. Sabit tu kata Umar bin Abdul Aziz, aku tak seronok kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni puak-puak sahabat maksudnya, kalau puak-puak sahabat itu tak berkhilaf, aku kurang seronok dia kata. Sebab apa? Kerana bahawasa kalau mereka itu tak berkhilaf dalam satu masalah, tidak ada rukhsah, tidak ada kemudahan lah bagi kita. Tengok tu dah. Sebab tu kita tak boleh buat besar-besar masalah khilafiyah. Ni kadang-kadang kita kelip mari jauh hidup sibuk dengan khilafiyah. Tak royak imolek. Nak perak orang pula, nak rak orang pula dah tu. Tu dah. Banyak dak basar ni untuk hadis Quran atas. Ini kecil lagi di kau berat. Kita awal kita diri. Jadi apa yang tu timbulnya perasaan pula dah. Tak boleh. Ilmu Tuhan ni luas sangat. Macam laut tidak berpantai. Itu dia. Tak ada kiyah. Tak ada kiyah. Mazhab kita Syafi'i ahli balak tak gugur jemaah. Lepas tu orang duk luar-luar tempat dia tak ada buat jemaah apa dia. Dia mari tupai. Payah sudah mayar aja dia clear. Tak mari pula tu serah dah nak mari pula. Tak apa. Tak saya mari pun tak ada apa dah. Zuhur lah. Gitu. Tapi kalau ahli balak pasal dia dalam tu dah, masjid dalam tu dah. Ada keberat tempohnya. Yang boleh dia lepas tu kerana ilatnya masyaqqah. Ada mazhab Hambali pakai mutlak, gugur semata tak ada ikhwan masyaqqah tak masyaqqah. Mazhab Hambali. Bagi kita mazhab Syafi'i. Ada apa tu. Lepas tu situ juga. Tak ada masalah. Saya sampai dua kaum kan. Tu dia. Turut Hambali. Hanya mau turut Hambali. Kita turut Syafi'i. Lepas tu? Al-Mayyah Zuhur ada masalah. Tu dia. Banyak ada cerita sekali lagi tu. Abdullah bin Zubair. Dia berucap. Bila berucap, lepas tu kata seorang, dia keluar kita nak saya. Email tak ada tu baik.
Mati. Tak ada tubik-tubik. Maya Zuhur kelik. Tu. Semua tak ada dalil tu kita berhenti sekat tu. Dah. Mana kata tubik bagi mazhab gitulah. Kalau dia tak ada wajib dah jemaah pada bila raya jemaah. Kecek tu mazhab Hambali kata gitu. Ya gitu tak apa. Boleh juga. Boleh ni peluang dah ni. Tak tubik atas. Kita pun. Memang tak tubik. Tak ada otak. Ini nak jatuh kita taklid lah. Dia cara dia kena taklid. Mesti dah. Sebab kita orang muqallidin. Orang radak mujtahid tu. Kita orang muqallidin. Supaya apa tu? Supaya kata rukhsah pun dengan syarat dia. Tu dia. Sudah situ. Kau ada soal lagi pasal nak jawabnya pasal ada juga hak dia mau tanya mengenai dengan jamuk kerana sakit. Ada juga mau tanya deh. Mari kita tengok juga hak tu pun. Dalam kitab ni juga betul ada juzuk yang sama. Dia kata far'un al-masyhur. Guna masyhur tu mana kata ada muqabil dah lah. Al-masyhur fil mazhab wal ma'ruf fi nusus Syafi'i. Dan yang ma'ruf daripada nas-nas Imam Syafi'i dalam kitab-kitab dia dalam dalam mana. Dan wa turuqil ashab. Murid-murid pada Imam Syafi'i pecahan ni panggil ashab-ashab. Maka ashab tu juga iaitu beberapa tariq. Maka segala tariq ashab bagi Syafi'i mengatakan annahu la yajuzul jam'u, tak harus oleh jamak semaya bil maradi, dengan sebab sakit. Tu hak yang apa tu hak masyhur dalam mazhab Syafi'i, ialah tak harus jamak dengan sebab sakit, warihi sebab angin ribut, wazulmati sebab gelap, dan juga tak harus walal khauf sebab takut, walal wahali kerana lumpur. Tapi waqala al-mutawalli, dan telah berkata Syekh al-Mutawalli rahimahullah, qala al-qadi Husain, bila itlaq kita mengaji kitab mazhab Syafi'i, bila telah berkata qadi bab fiqh kena ke al-qadi Husain ni lah. Dia kata yajuzul jam'u, harus oleh jamak, yang jamak semaya bi uzril khaufi, dengan sebab uzurnya takut, wal maradi, dan dengan sebab ka jam'il musafiri, seperti jamak orang musafir. Ya juzu, harus ia jamak tu takdiman, bentuk takdim boleh. Semaya zuhur sudah maya asas lalu dalam zuhur. Boleh kerana sakit. Dan juga wa ta'khiran, bahasa sakit sangat pia zuhur ni. Niat jamak zuhur dalam waktu asar. Tak ada semaya masuk asar, semaya zuhur dengan asar secara takhir boleh. Tapi wal aula ayyaf'ala aw faqahuma bihi, yang terlebih aula bahawa perbuat akan yang lebih muafakat dengan keduanya tu, dengan sebab sakit tu. Lahanoi. Maknanya habaq tu setengah-setengah ia balik hipung, dia katakan kita takhirkan zuhur, mendulukan asar, jadi rupa-rupa dengan jamak. Kalau sakit sangat tu, nanti tengok zuhur pergi pukul berapa. Katakanlah hari ni pukul 3 berapa puluh tu? 44. Habis dah lah zuhur. Dekat nak habis tak ada lebih kurang 10 minit ke ataupun 7-8 minit baru malak teluh dengan zuhur. Semaya zuhur sudah wisalah baru malak masuk asar, lalu maya asar. Rupa jamak dah tu dah. Rupa jamak tu. Tapi hakikat bukan jamak, takhir ke zuhur, awal ke asar. Hak tu tak ada khilaf lah tu. Adapun kalau jamak betul duk khilaf. Sama mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Walaupun apabila khilaf bolehlah. Cuba tahu ijma' sekalian ulama. Tak bolehlah. Ini dalam mazhab Syafi'i sendiri tak ada khilaf. Tu. Wastadalla lahul mutawalli, maka Syekh Mutawalli tak kala al-Qadi Husain tu kata boleh,
maka berdalil oleh al-mutawalli wa qawwahu, yang mari dalil saya kuatkan dalil kata boleh. Wa qala ar-Rafi'i, telah berkata Imam Rafi'i, qala Malikun wa Ahmadu, telah berkata Imam Malik dan Imam Ahmad, yajuzul jam'u bi'udhril maradi wal wahli. Ya sarah lalu dah, yang sebab sakit boleh, boleh jamak semaya. Wa bihi, dan dengannya lah, dengan kata dengan jawazil jam'i itu, oleh ba'du ashabina, oleh setengah daripada sahabat-sahabat kita yang sahabat Syafi'i. Siapa di antaranya? Minhum Abu Sulaiman Al-Khattabi, Tuan Ma'alimus Sunan, dan wal Qadhi Husain. Kemudian orang belakang sokong wastahsanahu Ruyaniyu, dan membilang elok akhirnya oleh Syekh Ar-Ruyani, tu kita Al-Bahr, Bahrul Muhit, Imam Ar-Ruyani. Ni dak panggil Mak Yani. Gapo Mak Yani? Gapo Mak Yani, cuba betul ya? Muhammad Ruyani. Tu. Ada dia tu betul ya, terdak. Ayat terdak. Nama apa? Mak Yani. Oh, Muhammad Ruyani. Dak ana Mak Yani. Pandai demo. Orang tu betul nama demo tu. Betul tak? Tu dia. Nah. Mawardi, Abul Hasan Al-Mawardi. Ni apa dia ni? Muhammad Ruyani fil Hilyah. Kama dia Imam Nawawi lepas pada nakal perkataan demo tadi, orang dulu pada dia tu, dia pula Imam Nawawi sendiri kata qultu, tu aku kata dia lah. Imam Nawawi kata qultu, aku kata wa hadzal wajhu qawiyyun jiddan, dia kata ini wajah ni hak kata harus jamak sebab sakit, ni kuat sekali. Bawa lah dah. Kata itu awak tak payah teguh kita ni. Tu dia nak. Tu. Oh molek ni. Ingat taruhlah. Itu sakit, kita sakit. Jadi berat ada sakit ni dah. Kurang-kurang agak bawa pada tak saya. Imam Nawawi sokong. Kata wa hadzal wajhu qawiyyun jiddan, kata dia. Wa yastadillu lahu bi hadis Ibn Abbas. Qala, Ibn Abbas cerita, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Hadis rawahu Muslim. Maknanya Ibn Abbas kata telah jamak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah daripada tiada takut apa-apa dak kali. Kalau dalam takut tu dalam perai panggil dalam takut. Tengah duk bergabung perai panggil syiddatil khauf. Ni dak tak ada kena takut apa-apa, amil. Wala matarin, tak ada sebab hujan pun dak. Dia pernah jamak. Kama sabaqa bayanu. Wa wajhud dilalah minhu, jalan ambil dalil daripada hadis ni, anna hadzal jam'a. Kalau gitu payah jamak apa? Karena sebab hujan dak. Dengan sebab kata ketakutan pada amil dah. Kalau gitu jamak dia tu imma ayyakuna bil maradi, ada kala sebab dia sakit, wa imma bi ghairihi, sebab lain. Fi maknahu, pada makna sakit, au dunahu atau lain. Tu menunjukkan kata boleh. Ila lagi, wa li anna hajatal maridi wal khaifi, kerana hajat orang yang sakit dan orang yang takut kadu lebih kuat lagi minal mamtur, daripada orang kena hujan. Sekadar kata pergi semai zuhur jilbab, hari ni orang bahasa tak tinggal ni, boleh pergi bak nak zuhur hujan lebat, sekiranya tekah terkebis maya tu hujan, boleh kita niat jamak. Tapi syaratnya masa wisalah tu hujan, walaupun serat lah tu, kita niat jamak. Bawa boleh 3 rakaat, serat hujan, tak apa, kita tengok. Bawa baca tahiyat, semula pula assalamualaikum, cepat-cepat. Lepas tu bangun Allah dah ada hujan itu. Tak apa, walaupun serat lepas tu tak apa. Jadi kalau tahiyat serat, ngalbak sana serat. Assalamualaikum dalam serat itu. Baca doa yang banyak sikit, agak-agak mari sikit lagi. Tu dia nak ayat tu, syarat nak boleh jamak kerana hujan ni, syaratnya hujan ketika takbir sembahyang pertama, ketika wisalah dalam hujan, takbir sembahyang kedua tu dalam hujan. Sudah mayasa walaupun serat, klik. Tak payahlah sekarang, tak ada nak mayasa dah, siap dah kita. Come on lah. Ni tak ada boh dah ayat ni. Dah ayat hujan asal ni, tak ada ayat boh lagi. Ya boh ke? Tak itu ke? Tu dia.
Apa tu? Syarak beri pertimbangannya tak kalau orang ni gak selalu dia ulangi masjid, selalu maka wi pisik ke dia. Nak pisik ke dia, wi kupang ke dia. Mu hari ni tak payah hari. Masya-Allah syarak ni deh. Itu jadi itulah di antara dalil-dalil balik yang mengatakan qala Ibnul Manzur, qala Ibnul Munzir min ashabina juga dia kata ya juzul jam'u fil hadar min ghairi khaufin wala matarin wala marad. Itu hebat lagi. Boleh jamak. Jadi kesimpulannya pertanyaan adakah boleh kita sembahyang jamak dengan sebab sakit? Jawabnya ya atas khilaf. Tengok pendapat yang kuat apa Imam Nawawi sokong. Cukuplah untuk nama amal. Tu dia tak ada kena taklid mazhab lainnya ni. Ada tahu nanti mazhab Ahmad anak taklid mazhab Malik tak payahlah. Pasal mazhab kita sendiri dah. Tu khilaf dah. Itulah di antaranya hak bentuk berkitab. Semoga-moga lain kali kalau ada orang tanya, orang sakit tanya kita tolong jawablah. Ya ada orang tanya pula. Allah. Nampak kena dah. Lepas tu kita nak akhiri dengan hak mana ni? Lepas tu mana majlis kita ni hak depan kena tengah perut raya dah. Dah kita ni jemaah. Satu Ahad masuk raya kedua, Isnin raya yang keempat terakhir selesai. Lepas tu majlis kita ni cotilah satu Ahad tu, lepas tu Ahad berikut tu sambung seperti biasa dah. Qada qawi banyak hari lah. Tu dia. Tapi kalau tu seperti biasa agak ni dipanggil lepas raya kalau ada buka sepadan agak ambil dah lah. Tapi kata janji kalau buka pun tak saya nak pergi lagi. Wikui molek lah. Duk lecah-lecah berjalan tak sedap. Itu yang barak. Ada sawah. Tak reti arti, tak reti. Maulana kan? Ya banyak arti dia tu. Maulana makna banyak yang menolong, mana-mana kekasih, mana yang membicarakan, pemimpin, dia banyaklah tu. Pendek kata Maulana ni di ke Nabi pun panggil Maulana, kepada Tuhan pun panggil Maulana, dan kepada pemimpin-pemimpin pun panggil Maulana. Maka pemimpin pemimpin pun dia ada juga dia nak panggil Maulana pun dia adalah apa orang-orang apa dia adalah kelas-kelas dia pula. Tak apa dia segi lurah Maulana. Tu Maulana apa dalam nasib bukan dia, bukan dia akid dia tu Maulana, dalam lagu dia tu duk Maulana Nabi dah tu sallallahu alaihi wasallam. Maulana apa? Maulana Allah nak royak sedap. Itulah nak asal perkataan Maulana tu ada arti nasiruna yang menolongkan, al-mutawalli umurana yang memerintahkan segala urusan, dan yang memimpinkan kita tu dia. Maka Maulana hakiki huwallah. Tu dia dah. Ini gelar-gelar orang yang kena ma'al lah. Tu dia. Nampaknya kita kena mereka kita ada sikit lagi tu. Tak yang kedua kita habis dah sikit dah. Hikmah yang terakhir dan insya-Allah taala lah kita baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan berkata ia lagi situ tak? Tak nak pergi tu. Dan berkata ia yakni Syekh Asy-Syarqawi rahimahullahu taala dalam syarah dia. Dulu tenaka dah perkataan dia, mai ambil lagi perkataan dia. Dia kata mana? Dia kata dan bermula yang hasil, yang hasil yang dapat daripada barang yang telah sebut oleh musannaf, iaitu Syekh Abul Fadli Ahmad Ibnu Athaillah Tua Al-Hikam tu,
qaddasallahu sirrahu. Apa hasil daripada kata dia? Hasil hak yang ambil maksud daripada kata iza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluk ilah. Hasil daripada perkataan dianya begini. Tak ambil hasil serup lah kalau tanya tak. Serupnya, kesimpulannya begini. Iaitu yang hasil daripada barang yang telah sebut. Yang hasil daripada barang, munak barang itu hikmah yang telah sebut oleh musannaf kita. Gapo hasilnya? Iaitu yang hasil itu bahawa seamalan yang sedikit serta makrifat. Amal tu sikit je, yang ni amalan sini, yang ni amalan ya zahir tu hak murak tu sikit tu. Bahawa seamalan yang sedini amalan ya zahir. Mana amalan zahir hak kita dapat dengan pancaan ra belihak, mendengar, baca-baca zikir-zikir tak kita dapat dengar. Tu amalan zahir. Dan juga perbuatan semaya ke gerak-geri keluar sedekah gapo itu ambil bagi hala tu semua hak zahir anggota panggil amalan zahir tu. Katanya bahawa sedikit amalan ini amalan zahir yang sedikit serta makrifat. Makrifat murad sini makrifat khassah tahabukawi ke dia tu. Setiap apa dia tu siapa hati dia kepada musyahadah pandangan Allah, ma raaitu syai'an illa wa raaitullaha fih. Orang arif dia cakap atau aku tidak lihat ke sesuatu benda malaikat hal keadaan aku lihat Allah padanya. Supaya orang tu melihat wayang, mata kepala tu melihat wayang, tapi mata hati siapa pada tuai dalamnya. Tengok sini gambar rupa dak jadi, hati bijaknya dalam ni. Pandanya dalam ni. Hati situ. Kan golek kita tengok sini jelah dak atas wayat tu, atas bayat tu ialah kitanya tak pergi kepada tuai yang duk pelarikan ndak. Atau panggil tak sapa. Kat mata kepala tengok, mata hati tak sapa ke tuai. Sebab wayang tak boleh berjalan sendiri. Belulai mana boleh berjalan sendiri, mana boleh bertutur pula. Berarti ada bertutur tu hakikat siapa? Dalam. Maka zahir di sini, maka panggil mazhar, tempat nyata je sini. Ni pas kita makhluk patulah ni boleh berkecek dengan ni, boleh berkecek, boleh bergerak, rasa kanak nak buat gitu boleh dah. Allah zahir. Hak tempat nyata, tengok orang penyakit amapak, orang penyakit kena stroke. Dia nak akak tangan, nak akak tak boleh. Gana tu nak akak tak boleh. Kena duk tidur-tidur bangun-bangun nak akak tak boleh tangan. Cuba akak, tak boleh nak akak. Orang tolong akak bagi dia akak. Nanti kena lepas. Bau jatuh. Kanak nak akak tak boleh. Tengok dia. Begitu orang murta'ish. Orang cerita sini panggil apa penyakit misi agak. Maksud ada. Ketah-ketah kita. Tangan tak? Dia gini. Kadang nak minum kena orang lain tolong. Dia nak minum tak boleh, nak pegang tak boleh. Takut jatuh gelas menembak nak minum tak boleh. Orang lain tolong. Dia kanak kena bergerak ini ni. Tak. Dah kata kan? Dia ini. Tak kanak tapi nak betul tak boleh. Ini menunjukkan data hamzuhi kanak dia walaupun kita tak kanak zuhid dia. Kita tak mau berlaku ia. Tu hak nyata. Tapi bila Allah Ta'ala dah buat jadi beradab biasa gini, kita lupa. Mesti kemarah agak panas cancang, mesti boh agak hujan lah. Itu kan? Bahasa dia. Hujan tak tahu mah bahasa dia kemarah. Tak gitu. Allah jadi je. Bahasa dia mesti boh. Kata. Jadi kau tu bahasa dia hak tempat tak bahasa dia nya punya boh tak turun hujan. Ni. Orang lain turun belaka pak itu tak turun. Tak bahasa dia dah lah. Ni makna kata sebab tu bila Allah nak zahirkan tanda sayangnya kepada hamba, maka dia buat jadi luar biasa. Supaya kita kembali pada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak kita lalai ke dia. Sakit. Tak ingat lagi ke dia. Ingat ke ubat. Ingat ke bomo. Makan ubat hilang lalu mana dia? Tak ada lagi dia.
Cuba makan tak hilang. Dulu dengan ubat ni aku dah hilang ni tak jadi weh ubat ni. Dia hak lain pula dah hilang. Ubat ni baik. Tak apa, gitu hai baik. Nah, sutrik nak kita alih tu barulah. Habis dah ikhtiar usaha habis dah. Baru rasa habis. Mula dah rasa ikhtiar usaha kita. Ini ni ilmu ni dia nak siapa situ gitu. Sebab dia tak ada menyalahi pun dengan Zuhir. Sebab tu kata dia amal Zuhir yang sedikit tapi serta makrifat khasah hati tu. Itu lebih baik daripada yang banyak amal Zuhir dengan ketiadaannya makrifat. Ni makrifat khasah murad ni. Ada pemakrifat ammah tu maklum tak ada makrifat tu bukan mukmin dimula lagi. Tengok orang munafik walaupun semaya belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sebenar dak. Sebab dia perut dia fi qulubi maradun. Dalam hati dia ada penyakit. Ya ke Quran Muhammad dah baca rekod tapi tak berani nak kecek lagu tu. Bila kecek nashhadu innaka la rasulullah. Kecek lagu tu amanna bila tu mengarang mukmin. Bila temu sama awak dia tu baru inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami senor ya, kami ejek ya. Dia berani kecek bila sama awak dia. Bila temu orang mukmin tak berani nak kata gitu. Amanna nashhadu innaka la rasul bila berdepan. Tapi dalam tetap mereka tetap percaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi. Maka tu panggil hak tu tak ada makrifat langsung hak tu. Dia tak ada pelik apalah. Pak Ibrahim tak kenal Ibrahim siapa sanggup duduk balik meneruk pergi pakak bakar anak dia. Pas orang jauh kau nak bakar anak Allah. Kalau kena anak dia tu kan benar lagi dengan rahmat ni. Dia anak kecil siapa nak berani masuk. Orang nak lalu kok tu dia marah. Tapi tak nak buat anak dia. Tak nak lalu tak bekan. Ikan bekan tumai dah jangan. Kepala lutut sembuh lah. Ayat tertara tu. Pas manusianya buat boleh anak. Punya tak ada rahmat. Tengok tu Pak Ibrahim bakar Ibrahim. Dia tu. Tu ayat tu buku makrifat atau habri suku. Tu dia. Nasib baik kita ada makrifat. Cuma nak bercara di sini tu makrifat khasah, VIP lah kita kata dah. Hak tu semua orang tu. Maka kata dia lebih baik daripada yang banyak amal zahir tapi dengan ketiadaannya makrifat. Oleh itu maka ni panggil tafri' namanya. Oleh itu maka iza alimta ma zukira fa kalau keadaan Arab yang gitu ataupun iza bana lakal amr apabila nyata bagi engkau itu pekerjaan maka dengarkan oleh itu faizan maka apabila dapat bagi orang salih orang yang sedang beramal dia panggil orang salih orang sedang bersuluk orang sedang berjalan mana orang dalam sedang beribadat ibaratnya orang yang sedang berjalan untuk menuju kepada kenal Allah yang cara khasah. Apabila dapat bagi orang salih oleh setengah-setengah tak semua pun oleh setengah-setengah daripada makrifat. Apabila begitu saya gialah sepatutlah baginya bagi orang salih tu saya gia apa? Bahawa menghadapkan akal hatinya orang salih tu menghadap kepada hadrat Tuhan Subhanahu wa taala. Peradap kau tu lalu. Supaya kita nak misal apa? Supaya kita duk berjalan kita tengok barang hak kena dengan hati. Tak mata kali. Kadang-kadang tuai duk gi. Mata dah itu. Belaga depan Allah jadi tetap mata duk tengok sini. Tu ibarat gitu. Maknanya amal zahir gapo kerja buat tapi hati tak lenyap Allah. Itu maksudnya situ. Ya suruh saya gianya peradaklah hati tu jahil ke lain. Tu dia. Peradak cuba lah. Tak situ tu kan. Dah, apa ada mau pergi ke mana? Ada tu itu. Salahnya tak ada hadak ke lain dah. Hadak kau haya ada nak tu, salah gitu. Ni pun hati peradak.
Bila Tuhan buka situ, saya pergi peradaklah situ. Belalah kurang kolam sikit pun. Hak tu hak besar. Apa lagi kedua-dua sekali. Tu dia. Tu yang apa tu? Itu nak beri ajar pada ahli salik dia. Takut berputus asa. Tu dia. Ya kadang-kadang orang yang kaya dah pun suka kerja hanya dah. Suka kerja mata Allah, tak payahlah dia mak dah belakang dah. Tapi tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Maka dia nasihat kata bila Tuhan buka ke situ dah Allah tak sedar susah hatilah betul sedikit amalan zahir. Hatimu peradak situ sudah jadah leh. Tu dia. Ini orang hak belum siapa tetap molek dah. Gitu. Supaya kata orang mengaji bernampak ke galik lah. Galik tidak enggak? Galik kok kelik. 2-3 hari kelik minggu lebih. Orang tua tak anak tua rumah. Dia galik kena pesel so kelik. Lah tu nak siapa situ tu kan itulah. Kena duk bersuluk dulu. Itu kata dia saya gia gitu. Bahawa menghadapkan akhir hatinya kepada hadrat Tuhan Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah? Supaya menambah ia Allah tu Tuhan akan hati. Supaya menambah ia akan hati orang salih tu menambah apa tu? Daripada makrifat dan hampir maknawi. Hampir maknawi. Sebab Allah Taala istihadah ke dia ni. Setengah pada nama Tuhan apa? Qarib. Bakal letak arti bahasa kita ke apa? Qarib, dekat. Yang dekat bahasa kapung kata. Qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku tanyamu Muhammad tentang aku, merayaklah kata aku yang dekat. Fa inni qarib, tapi mun tak nampak. Ayat lain kata walakin la tubsirun. Aku dekat, lebih dekat pada hablil warid lagi. Urat leher dekat, aku dekat lagi. Tapi kamu tak nampak. Tengok tahap kecil dalam surah Al-Waqi'ah. Walakin la tubsirun. Dan bahawa atas pada bahawa menghadapkan saya gialah baginya bahawa adalah ia orang salih tu amati dengan yang demikian itu. Kita tulis takrir apa demikian itu, yakni dengan menghadapkan akhir hati kepada hadrat Tuhannya Subhanahu Wa Taala itu lebih banyak daripada amati. Bahawa adalah ia amati dengan yang demikian itu khabar lebih banyak daripada amati ia orang salih dengan segala amalan ya zahirnya. Gitu. Dan kerana itulah, kerana mana? Kerana menghadapkan hati kepada hadrat Tuhan dan amati dengan demikian tu lebih banyak daripada amati dengan amalan zahir. Sebab itulah amalan yang zahir bagi orang-orang arifin qaddasallahu sirrahum sedikit ya pada akhir-akhir kerjaan. Sampai orang siapa mentabak orang arif amalan nampak kurang. Nampak tidur bangun tu ya. Tu dia. Kita nak banding patutlah apa kita misal masa kita duduk mengaji kat Allah tidur tak tidur dan mengapa mata tu nak ingat kaedah nak ingat Allah ibarat kita nak reti kau setengah loba tu tak tidur. Mengapa mengatuk bangun diri. Mengapa lep diri. Tak saya tidur. Kalau nak tidur juga tak batal dulu tak batal banyak. Hak bulat. Bawahnya ni golak jaga mengapa. Loba gitu mau. Tapi dah siapa dia boleh dah ada lagu tu lagi? Dah lah. Asal nak kita lengok kita. Tidur dah. Bangun. Tu. Nak kita kan? Itu mana katanya sahabat tu orang arif amalan zahir dan apa tak ada banyak. Zikir-zikir tak ada apa. Bahkan kadang dia teka-teka yang main capak kan malu nak zikir setengah pada setengah. Malu nak zikir. Supaya kita duduk depan gini. Kecak derah. Malu tak? Tapi orang hulu tak kerti. Oh, mana? Allah ni duduk dekatnya ni. Allah. Tengah orang malu kecak berapa putih. Tengah dia malu. Habis tu bagi orang tu setengah dia malu nak berzikir.
Sebab apa? Sebab dia duduk depan Tuhan kau duk la ilaha illallah. Tak malu ke Tuhan duk cakap. Bagi orang tu nama kita tukar orang lain pula. Tu orang arif tu deh. Sampai benar-benar lagu ni tak nak kecek tempat-tempat yang tak itu tak boleh keliru. Nak ayat bagi orang siapa dia berasa kata dia duk. Sebab tu kata dia serta. Tak itu kan? Innallaha ma'as sabirin. Tengok dia berserta orang-orang sabar. Tu masalah. Apabila dia berasa kata duk sekali dah kau dah kacak dia hana lagi kau dah la ilaha Allah Allah. Orang tak panggil dah dia hari duduk depan dah. Tu dia. Tapi bahasa sorang dia ada gerah dah. Habis tu nak tanya apa? Tak. Kuih ada kita dah. Tu dia. Malaikat kawan tu li ada gerah. Allah Taala Sami'un Basir dah itu kan. Allah. Sampai Abu Bakar ketika dia semaya qiyamul lail, betul Nabi lalu SAW Nabi berhenti. Tak dengar. Nabi pergi. Lalu ke Umar derah. Nabi dengar. Dia esok panggil. Kerana Abu Bakar kokoh sangat. Dia nak kira dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan duk menajak, nak derah sikit malu tu. Tu lah. Bagi duk dekat nak kata, nak bisik itu je lah. Bisik antara tu je. Kalau derah sikit orang lain dengar pula. Dua je. Allah. Hamu Umar kan nak derah. Aku nak berjaga duk tidur. Aku nak gerah duk tidur. Hari lalai dia syaitan. Nak mak syaitan. Tu Umar. Lepas tu Nabi SAW dia betul dua-dua. Abu Bakar mu derah sikit dah. Umar mu slow sikit dah. Allah hajar ambil tengah. Tengok dah. Tu dia. Sebab tu dah di akhir-akhir orang hari ni sedikit ia pada akhir-akhir pekerjaan mereka itu. Nampak tak banyak amalan dia. Dan senantiasa mereka itu kasih kepada bidayah, yakni suka kepada permulaan mereka itu. Apa? Kerana barang yang adalah ia padanya. Kerana barang yang adalah ia barang padanya, yakni pada bidayah dan permulaan itu. Gapo barang yang ada padanya? Baik. Daripada banyak segala nur dan cahaya bagi makrifat dengan sebab banyak segala amalan, yakni amalan yang zuhirnya dan taat itu. Dia supaya kita dia orang tua mereka ada dia suka juga tengok orang muda kalau jadi muda malah suka kerja tapi nak kita agak dah lah ni. Ingin enggak tengok dia mondok menyaku dah, mondok menebah tu bahasa ingin tapi biasa duk menyaku dulu ah. Biasa menyaku, biasa menebah tengok ingin nak nyaku tapi tak lagi dah. Tapi bagi tu lagu tu bila dia sapa mutabat tu dia nak dia buat ni lagi tak ada dah adab dia. Adab dia tak lagi dah situ. Tapi itu ingin suka nak klik pada bidayah semula. Sampai di sini tambahlah nakalah kita daripada perkataan Syekh Syargawi intaha nama kita dia Al-Minahul Qudsiyah. Syarah bagi hikam Ibnu Athaillah dia letak nama Al-Minahul Qudsiyah. Cukup wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.